اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أساندنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى روح الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وإلى روح الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله، وإلى سائر أئمة الأشاعرة والماتريدية ومشايخهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita dapat sambung pengajian kitab Sifat 20 untuk ringkasan. Dan minggu lepas saya mohon maaf tak dapat hadir bersama dengan guru kita Syekh Nuruddin. Tajuk yang paling akhir pengajian yang kita mengaji adalah makhluk dan ciri-cirinya. Inilah istimewanya Sifat 20. Ini tak ada dalam Tauhid 3. Tak ada. Ini cuma ada di dalam Sifat 20. Untuk kita mengenal Allah, mesti kita mengenal ciptaan Allah, mengenal Khaliq Allah yang mencipta, mesti mengenal makhluk yang diciptakan oleh Allah, supaya nanti kita dapat bezakan siapakah pencipta, siapakah yang diciptakan. Kalau masih tidak jelas, nanti tidak jelas juga tentang Allah. Sebab itu tajuk ini sangat penting. Kalau tuan-tuan buka Mabadi' Ashar, asas pengajian Tauhid, ilmu Tauhid ada 10. Cuba tuan-tuan lihat topik perbahasan dia. Yang pertama sekali tentang Al-Ilahiyat, tentang sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan. Kalau uluhiyah itu hukum ketuhanan, iaitu al-istighna dengan al-iftiqar, itu hukum ketuhanan. Tetapi ketuhanan itulah mengaji sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil atas Allah dan yang harus bagi Allah. Itu namanya al-ilahiyat. Satu lagi an-nubuwat, tentang kenabian. Kemudian tentang as-sama'iyat, yang keempat itu tentang al-mumkinat. Al-mumkinat adalah makhluk-makhluk. Supaya kenal Allah bila sudah kenal makhluk. Kerana Allah itu sebagai Khaliq tidak sama dengan makhluk dalam apapun keadaan dan sudut sekalipun. Ayat yang paling jelas tentangnya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding, yang sama dengan Allah dalam apapun, zat, sifat, pentadbiran dan sebagainya. Lalu ulama usuluddin bahaskan syai' ini apa? Syai' inilah yang namanya makhluk. Nak kenal makhluk, dua ciri yang paling jelas. Satu, jirim, sesuatu yang mengambil lapang. Untuk guru-guru kita mudah sebut benda ataupun zat. Yang kedua, sifat benda itu, sifat zat itu namanya arad. Karena itu makhluk dikenal dengan 4 istilah. Ini saya lalu sahaja sebab kita dah mengaji ni dulu. Sebab mengaji sifat 20 tak boleh miss. Kalau miss dia payah sedikit. Jadi suatu saya ulang balik sebab minggu lepas kita tak mengaji. Istilah yang paling selalu digunakan untuk makhluk adalah hadis. Hadis baharu. Baharu bukan lawannya lama, tapi baharu
lawannya qadim. Qadim ada tanpa mula, tapi kita ada mula. Umpamanya sekarang kita berada di 2020. Mungkin orang yang umur 50 tahun tolak. 50 tahun dulu dia tak ada dekat sini. Nah, maksudnya dia bermula dengan tiada. Allah ada tanpa tiada. Maksud sedia ada. Itu maksudnya qadim. Itu lawannya hadis. Yang kedua, mungkin. Ini selalu digunakan untuk istilah makhluk. Mungkin itu sesuatu yang boleh ada dan boleh tidak ada. Saya lalukan saja ya, sebab kita dah mengaji dah ni. Kenapa disebut mungkin? Sebab ia ada ketika imkan. Kan waktu keadaan tu kita sebut ada qadim dengan azali, satu lagi imkan, hadis dengan mala yazal. Kerana imkan itu dia ada pada waktu imkan, maka jadi mungkin. Mungkin ini lebih umum daripada hadis. Nanti kita masuk mengaji sifat salbiyah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Digunakannya hadis, jamak bagi hadis. Hawadith tu jamak bagi hadis. Kenapa tidak digunakan mukhalafatuhu ta'ala lil mumkinat? Boleh kalau nak guna, tapi Masya Allah, ulama-ulama usul itu sangat daqiq. Mungkinat sama juga makhluk. Hadis, hawadith sama juga makhluk, tapi bezanya hadis yang sudah dapat kita lihat, yang dulunya tidak ada. Tapi kalau mungkin, belum tentu dia ada. Contoh, kita sekarang ini dipanggil hadis sebab dulu tidak ada, sekarang kita ada. Nah, cucu kita yang ada sekarang ini dipanggil hadis, dulu tiada, sekarang ada. Dan dipanggil mungkin juga. Tetapi cucu kita yang ke-100 itu tak dipanggil hadis, tapi dipanggil mungkin. Maksudnya mungkin sayujad, mungkin akan datang. Sebab itu ulama letakkan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahan Allah Ta'ala dengan yang makhluk. Maksudnya yang dulu tiada sekarang ada, dan ada makhluk itu li taqribil adhan, untuk mendekatkan, senang kita fikir. Contoh, kita dah ada sekarang. Memang Allah berbeza dengan kita yang dah dapat dilihat sekarang itu. Kalau kita nak compare dengan Allah Ta'ala, tidak sama dengan cucu kita yang ke-100 yang belum tahu bila datang lagi itu, jadi susah untuk memahaminya. Itu rahsia hadirin. Sebab itu disebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, tidak lil mumkinat, tidak lil kainat, tidak lil awalim. Alam selain daripada Allah itu alal kathir, alal qillah. Sebahagian kitab menyebut alim. Nah, tetapi alam itu lebih masyhur, dan kaun, kainat, laju saja ya. Jadi makhluk tadi itu dengan 4 nama paling kurang, dikenal dengan 2 ciri yang besar, yang senang. Satu jirim, yang kedua arad. Jirim ni bagi ulama usuluddin. Kalau ulama maqulat asyar dipanggil jauhar. Nah, ini kalimah yang mutaradif, kalimah yang sama sahaja disebut, maka sama saja maksud dia tu. Cuma dalam pandangan ulama usuluddin, jirim. Ulama maqulat asyar, jauhar. Sesuatu ambil ruang ataupun lapang, mudah-mudah kita sebut benda. Arad sifat benda. Yang ini pun dah lalu sebenarnya, saya nak buat tajuk lain malam ni tapi untuk supaya ada kesinambungan. Jirim kalau boleh dibagi-bagi, dilihat dari segi boleh dibaginya, bagi pada 2. Satu namanya jisim, boleh dibagi-bagi. Yang kedua namanya al-jauharul farad. Di pondok disebut jauhar farad, yang tak boleh dibagi-bagi, terlalu kecil, atom, proton, neutron dan sebagainya. Jisim kalau ia boleh dipegang, disentuh, itu nama kasar, itu namanya kathif. Contoh manusia, termasuklah tangan, mata, telinga, jari, tumit, kaki.
Sebab itu jangan katakan Allah ada benda-benda begini, Allah ada tangan, tapi tangan Allah tak seperti manusia. Itu bukan cara ahlu sunnah memahami. Pokok, batu, kertas, pen dan sebagainya. Satu lagi ada tapi halus, tak boleh dipegang, sentuh tapi boleh dirasa. Contoh roh, malaikat, jin, angin, malam, cahaya, kegelapan. Arad paling kurang ada 4, dia ada 10. Tapi 4 ini yang mudah difahami dan merangkumi. Man taraka arba'an kamula tauhiduh. Siapa yang tinggalkan, jangan tanya 4 soalan ini tentang Allah, sempurnalah tauhid dia. Tapi kalau dok tanya lagi, di mana Allah? Tak boleh kita jawab. Tapi itu menunjukkan orang yang bertanya itu belum lagi mengenal Allah. Sebab Allah yang menjadikan tempat. Macam mana nak tanya di mana Allah? Nah, itu namanya aina. Termasuklah tempat itu arash, langit, bumi, 6 arah, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Yang kedua, kaifa, bagaimana berbentuk. Nah, tak boleh dikatakan macam mana bentuk Allah. Bersemayam, duduk, naik, turun, sakit, lupa, ketawa, besar, kecil, tinggi, rendah. Walaupun nanti ada nas, Quran ataupun hadis yang seolah-olah kalau diterjemah zahir boleh jadi bersemayam kalau diterjemah zahir, tapi belum tentu itu maksud dia. Contoh, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Yang ini tuan-tuan kena buka yang paling last sekali, buku ringkasan itu. Kalau boleh miliki buku ini di belakangnya itu. Nah, nanti tuan-tuan dapat lihat jelas. Boleh tak kita katakan Allah ada tangan, tapi tangan Allah tak seperti tangan manusia? Itu cerita panjang ya. Baik. Tak boleh, sebab itu semuanya kaifa. Mata, ini masa, sebab berkaitan dengan masa, Allah yang menjadikan masa. Demikian juga kam. Allah itu bukan ada kam muttasil, bukan ada kam munfasil. Kam muttasil yang melibatkan diri sendiri. Contoh, saya ni nak jadi manusia, kena ada badan, ada tulang, daging, ada darah, tisu, ada organ-organ dalaman, last roh, baru jadi saya ni. Itu namanya kam muttasil. Kalau ada ustaz lain yang identically macam saya, exactly, itu namanya kam munfasil. Allah tidak ada kam muttasil, tidak ada kam munfasil. Jadi Allah hidup dengan apa? Situ kita belajar sifat ma'ani. Sini hikmah dia hadirin. Allah hidup, dah tak ada roh, dah tak ada badan, lagu mana? Laisa kamitslihi syai'. Jadi jawabnya macam mana? Allah hidup dengan sifat. Sifat itu namanya sifat haya. Begitu. Allah hidup dengan sifat. Nama sifat itu haya. Jangan dijawab Allah hidup dengan roh. Walaupun dikatakan nanti roh itu roh yang qadim. Tidak ada roh yang qadim. Bila sebut nama roh, itu termasuk di dalam latif. Latif itu ciri-ciri makhluk. Yang ini kena hadam dulu, kena khatam dulu ni. Faham. Khatam, hadam, faham. Baru boleh cerita ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabihat. Kalau ni tak lepas lagi, tak payah dululah. Kenapa? Nanti semakin jelas tak faham kita itu. Ini kena jaga-jaga benda ini, sebab belajar ilmu tauhid ini dia sensitif, dia tak seperti yang lain. Guru kami Syekh Ahmad Ridawuddin bagi tahu, kalau mengajar ataupun mengaji tasawuf itu mudah. Kadang-kadang, maafnya ini tidaklah, mudah-mudahan tidak terjadi. Kadang-kadang bila berbicara tentang tasawuf, guru tu berbicara tinggi-tinggi, barangkali macam pelik kita dengar. Mungkin akan nanti kita katakan belum sampai pada tahap dia, sebab bab tasawuf ini. Tapi kalau orang cerita bab fiqh, bab fiqh pun sama juga. Kadang-kadang dia banyak pendapat-pendapat. Tapi kalau cerita bab akidah, lain sedikit, di ta'rif jirim dengan Arab pun tak kena, orang tahu ni belum tentu, ni belum lagi. Senang didiktek. Kalau ilmu lain belum tentu. Kalau orang mengajar akidah, jirim dengan Arab pun bertukar, kita tahu dia setara mana. Sebab itu tak ramai orang mengajar
Akidah. Saya pun tak apa berani mengajar akidah ni. Takut-takut berani ni Ustaz Bad. Tapi guru kita dah amanahkan, kita sama-sama kongsi ilmu. Mengaji bersanad hadirin. Bab ilmu ni kena mengaji bersanad dengan guru jelas. Biar sanad tu jelas. Kalau kita al-Asy'ariyah, daripada kita ke guru kita sampai ke atas. Biar jelas Asy'ariyah itu. Baik. Baik, sebab itu jangan kita i'tiqadkan Allah ada tangan, jari, mata, telinga. Sebab ini jirim tu curi makhluk dan sebagainya. Tuan-tuan tengok sendiri nanti, kita nak masuk tajuk baru malam ni. Inilah yang saya kalau boleh tuan-tuan hafaz. Ini hafaz. Nak tahu kita kuat tidak hafazan, bangun esok pagi. Nah, kalau bangkit pukul 3-4 ataupun sebelum subuh, bangkit, baca dulu alhamdulillahilladzi at'amana. Itu lem chop malam tadi itu. Nah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian mata tengok ke atas. Ni sebelum masuk bilik air ni. Ni sunnah Nabi. Kalau bangun tengah malam, baca dulu doa, kemudian tengok atas. Nah, baru baca surah Ali Imran itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman sampai akhir. Nah, sambil usap begini. Malam ni buat. Nah, bila kita buat macam tu, terus ingat ini sunnah Nabi. Ya Allah, saya lakukan sekarang sunnah Nabi. Dapat pahala satu mati syahid. Senang-senang gitu je. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Siapa yang hidupkan sunnahku di akhir kefasadan, banyak sudah berlaku baginya satu pahala mati syahid. Ada satu hadis yang lebih kuat lagi. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Sesiapa yang pegang betul dengan sunnahku di akhir zaman. Ini zaman kita ni lah. Dah banyak berlaku kefasadan, baginya 100 pahala mati syahid. Barulah masuk dalam bilik air. Nah. Bangkit. Kalau nak tahu kuat tak kuat ingatan, bangkit daripada tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sampai tengok tadi sebelum masuk bilik air, pejam dulu mata. Makhluk ada dua ciri. Satu, jirim dan arat. Tak apa, kena buka dulu. Lagi? Saya tengok ke atas ni. Jirim itu kalau boleh bagi-bagi namanya jisim. Tak boleh bagi namanya al-jauharu al-farad. Jisim tu pula kalau dia kasar, boleh disentuh, boleh dibagi-bagi, dipegang, namanya kathif. Bagilah contohnya manusia. Kalau tak boleh namanya latif. Bagilah contoh roh dan sebagainya. Tak lengkap, dia mesti ada gandingannya bernama arat. Arat tu paling kurang 4. Satu, aina, tempat. Allah tidak bertempat, tidak berarah. Yang kedua, kaifa, berbentuk, berkeadaan. Allah tidak sebegitu bersaiz. Yang ketiga, masa, mata. Masa tu adalah masa. Allah tidak dilalui oleh masa sebab Allah yang menjadikan masa. Kemudian yang keempat, Allah wujud tanpa tersusun. Itu namanya kam. Gitu. Bila dapat tu, insya-Allah pergi ke mana-mana pun iblis takut. Kerana iblis takut orang yang kuat tauhid. Kalau kuat zikir belum tentu takut. Kalau kuat sembahyang belum tentu takut. Tapi kalau dah tauhidnya kuat, kerana itu tiga-tiga ni combine sekali. Tauhid, fiqh dan tasawuf. Baik. Ini yang penting. Kalau boleh hafal yang ini sama-sama kita ya. Yang ini hafal. Ini pesan anak cucu hafalkan ni. InsyaAllah. Ini ilmu mahal ni. Ini ilmu mahal ni. Masuk dalam ni dan hafal. Tapi biar fahamlah, hafal dan faham. Satu lagi yang penting ini. Daripada wujud Allah sehingga sekarang. Allah kita tak bicara. Sebab itu luar daripada konteks pembicaraan waktu ni.
Tetapi untuk lebih memahami, Allah sudah ada ketika qadim ataupun ketika azali. Azali maksudnya ketika belum ada makhluk. Nah, itu namanya sedia ada. Memang sedia ada dah. Tidak didahului oleh tiada, dah sedia ada lagu tu. Lagu mana? Wallahu alam. Ada satu lagi namanya hadith imkan dan mala yazal. Baik. Itu yang namanya waktu sekarang. Sekarang maksudnya waktu makhluk dijadikan. Akan datang dan seterusnya. Allah dah ada waktu ni. Waktu ni Allah sudah ada. Ni ada dalam kitab ya. Jangan risau yang ni. Makhluk belum ada lagi. Jirim dengan aurat yang dibicarakan tadi, tak ada lagi waktu ni. Nah, itu nanti waktu adanya ketika sini. Bermula dengan dijadikan Nur Muhammad pada satu qaul. Dan qaul ini masyhur. Ada yang lain mengatakan qalam, makhluk yang pertama. Ada yang mengatakan aqal. Itu ala kulli hal. Yang penting dijadikan sahaja makhluk pertama, dah tak ada lagi azali. Sebab itu kitab-kitab Jawi selalu sebut sejak azali dahulu. Bermakna azali dah tak ada. Sebab itu dia akan bertukar menjadi mala yazal. Azali tadi tu bertukar masuk warna merah tu mala yazal. Tapi saya tak tulis kat situ lah. Tuan-tuan boleh dhabit. Di situlah barulah ada 6 arah, masa, qalam, ayat, arash. Ni orang kata arash. Arash, Allah yang jadikan arash. Allah dah jadi, dah ada sebelum arash. Kursi, cahaya, udara, kegelapan, langit, bumi, pokok, bintang, manusia, hayawan dan sebagainya. Yang ni tak ada dalam kitab lama ni. Isinya dalam kitab lama dan Arab. Tapi kita buat dalam bentuk diagram sebegini. Orang sekarang ni lebih mudah faham. Kalau tak faham tak tahulah. Nah. Dah buat lagu ni sabar. Kalau tak faham tak tahu. Ni kena faham boleh betul-betul. Kalau tak faham, punya kertas dia minum. Sungguh saya ada kawan di UIA dulu. Masya Allah. Dia tapi tak banyak, tak besar lah. Kertas ni dikunyah-kunyah dia telan. Masya Allah. Dia pelik sikit. Dia nadir orang Kelantan. Katanya 2 tahun lepas dia aksiden dengan anak dia. Kereta teruk. Depa tak ada apa. Masya Allah. Hebat-hebat orang Kelantan. Nah, baik. Mari kita lihat secara. Ini pun dah tunjuk dah hari itu tu. Supaya laju saja. Ini sekadar saja. Yang ini sebenarnya slide saya untuk Isra' Mi'raj. Cuma saya modify untuk sifat 20. Yang itu, garisan itu adalah langit. Tapi langit bumi, bukan langit 7 tu. Langit dunia, ke atas. Kita tak tahu kat mana jauh dia tu. Atasnya lagi, ada lagi 7. 1, 2. Nak sampai langit pertama ke kedua ni, jauhnya, kata Al-Imam Ibnu Asakir dalam riwayat, 500 tahun perjalanan. Tuan-tuan, saya sebenarnya nak bawa, kalau ada orang kata Allah di langit, cuba kita fikir sama-sama. Itu jauh. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Setiap satu tu, itulah namanya 7 lapis langitnya. Malam ni kita kan baca Alladhi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Jangan lupa surah Tabarak setiap malam. Baik. Itu jauh. Tebalnya tu, ini dalam hadis. Langit pertama tu, tebal dia, kalaulah bumi yang kita duduk sekarang, diletak di situ, ia hanya sebesar cincin di tengah padang pasir. Besarnya langit pertama tu. Langit kedua lagi besar. Langit pertama campur dengan bumi, letak di langit yang kedua, hanyalah sebesar cincin di tengah padang pasir. Makin besarlah. Yang ketiga, langit yang kedua dengan pertama tu campur, dan bumi kita, bohcang tu hanyalah sebesar cincin di tengah padang pasir. Ketujuh lagi besar, dia lagi tu lah. Ke-8, Sidratul Muntaha. Sidrah ini seperti pohon bidara yang sangat besar. Besar dia, 7 tadi campur dengan bumi, bohcang tu hanyalah sebesar cincin tengah padang pasir. Lagu mana tak tahu. Atasnya lagi dipanggil mustawa. Sebahagian ulama kata lautan.
Atasnya lagi, hak ni namanya Arash. Hak ni tak ada lebih besar daripada ni. Tak ada lebih besar. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang mengatakan Allah di atas Arash, itu jadi smarbol nanti, keliru. Kenapa? Dalam Al-Quran menyebut Allah di langit. Kalau kata isbat Allah di langit, langit mana? Langit ni kah? Ke langit ayat 7? Mana satu? Kalau kata langit. Sebab langit bukan Arash. Tapi ada ayat yang jelas Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di Arash pula dah. Tang mana sebenarnya? Sebab itu kalau nak isbatkan Allah melalui ayat Quran dan hadis bertempat, pasti tidak bertempat. Sebab kita dah belajar tadi, tempat itu miliknya Arad. Arad itu miliknya makhluk. Selesai, Allah tidak ada kena-mengena dengan makhluk. Tapi ayat seperti begitu, tunggu dulu, khatam yang ni dulu, baru kita boleh jawab soalan itu. Selagi tak khatam ini, tak boleh. Tera macam mana pun bahasa Arab, tak khatam lagu ni, dia akan lekat, tang mana-mana masih lekat. Sebab itu tak boleh memahami ayat ataupun nusus mutasyabihat kalau tidak didasari dengan ilmu mumkinat ni, ilmu makhluk ni. Oleh kerana itu, untuk bagi kita mudah, Allah sudah ada. Yang tadi semua tu kan, semua baru ada, bukan dah sedia ada, baru ada. Allah dah ada dah sebelum semua yang tersebut. Yang sebut apa tadi? Arash tadi tu, langit tadi tu, langit 7 semua Allah dah ada. Lagu mana? Tak ada kena-mengena Allah dengan langit, dengan Arash duduk tang mana-mana. Tak ada. Pasal Allah yang menjadikan. Ini sangat penting hadirin. Kalau mimpi malam, mimpi hak ni tak apa. Mimpi malam pasal kita apa ya kan? Mimpi malam tersebut benda ni Arad, Jirim, tak apa. Daripada kita mimpi kata, mimpi lain-lain. Masya Allah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau dipanggil Al-Wa'adh. Al-Wa'adh. Al-Wa'adh ataupun Wa'adhun, orang yang selalu bagi mau'izah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al-hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Tapi sebelum kita bermujadalah dengan hikmah wal mau'izati al-hasanah, beliau selalu bagi mau'izah di mana-mana, di masjid, jalan, di rumah, di kedai, pasar, selalu beliau bagi mau'izah, sehingga beliau dipanggil Al-Wa'adh. Al-Wa'adh. Kalau beliau bagi mau'izah, menangis, sultan pun menangis, sebab beliau ikhlas. The thing comes from the heart will be coming into the heart. Itu ikhlas. Di zaman beliau, hiduplah juga seorang alim yang Allah kurniakan beliau suatu kelebihan jarang Allah bagi pada orang lain, iaitu boleh menafsir mimpi. Iaitu Al-Imam Muhammad Ibn Sirin. Cerita bab mimpi tadi, teringat cerita ni. Tadi saya sebut mimpi katak kan? Mimpi ni mimpi bagus. Beliau satu zaman dengan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin, dipanggil Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin, beliau punya kelebihan boleh menafsirkan mimpi. Tapi walaupun ulama sama besar, ulama satu zaman hebat dua-dua, Imam Al-Hasan Al-Basri dikatakan lebih lagi, tapi jarang berjumpa. Dan ada juga perkara yang mereka tak satu pendapat. Itu lumrah. Kalau masyayikh itu ada khilaf, itu lumrah. Anak-anak murid jangan masuk campur kalau para masyayikh. Oleh kerana tak selalu jumpa, tapi yang jadi masalahnya, satu malam Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mimpi berada di kandang kuda, dalam keadaan jubahnya terbuka dan bawa tongkat satu. Beliau pening, apa maksudnya ni? Dan beliau sangat tahu, yang tahu benda ni siapa? Kawan ni tadi, Al-Imam Muhammad Ibn Sirin. Akhir segan nak jumpa hantar anak murid. Kamu pergi bagi tahu Tok Syekh, tapi jangan habaq saya, jangan habaq saya. Habaq saja ada mimpi lagu ni. Khair, sami'na wa ata'na. Pergi. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Nak bertanya hal mimpi, ya Allah, ada orang bermimpi. Ini gitu. Dia taat pada tuan guru dia tadi. Ada orang bermimpi berada di kandang. Saya sebut kambing ke kuda tadi? Kandang kuda, tukar kandang kambing. Berada di kandang kambing, dada terbuka dan bawa tongkat satu. Syekh Al-Imam Ibn Sirin, beliau berfikir sejenak, beliau katakan lagu ni, habaq pada tuan guru hang, suruh dia sendiri mai jumpa saya. Tu yang kata hebat, hebat, Masya Allah. Lagu ni habaq pada tuan guru hang, sebab dia tahu tuan guru dia adalah Imam Al-Hasanul Basri, suruh dia sendiri mai datang ni. Kawan tu pun balik tanpa jawapan. Tok guru tanya, apa cerita? Sambil-sambil Tok guru saya jadi hairan. Dia kata, saya sebutlah mimpi-mimpi tadi tanpa sebut tuan guru pun, dan saya habaq umum ada orang mimpi, tapi tuan syekh mengatakan suruh tuan gurumu datang ke sini, saya akan habaq pada dia. Apa tafsir mimpi ini? Terkejut Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau memang mengetahui. Pendek cerita, pergi kawan, Masya Allah, nah, guru ni satu sama level ulama besar. Ya Muhammad Ibn Sirin, lagu mana hang tahu yang mimpi itu saya? Saya lah mimpi itu, siapa lagi? Nah, tapi lagu mana hang tahu? Kata Al-Imam Muhammad Ibn Sirin, ketika anak muridmu menceritakan kepadaku, saya melihat ini tanda mimpi pada orang yang besar dan hebat. Saya tak lihatlah orang tu dekat Baghdad ni kecuali hang, dia kata. Tanda-tanda ni merujuk kepada tanda-tanda yang besar dan hebat, tidak mungkin berlaku melainkan pada orang yang besar dan hebat. Nah, dekat Basrah ni mana ada orang lain, hang je lah yang hebat. Kenapa? Bermimpi berada di kandang kambing, itu isyarat kepada tawaduk. Tak ada orang dekat Basrah, dekat Iraq ni sekalipun yang paling tawaduk melainkan hang. Kenapa? Beliau ini rapat dengan, bukan rapat, tetapi dikasihi oleh pemerintah ketika itu. Kalau katalah kamu nak jadi orang terkenal, banyak duit, ada pangkat, glamour, whatever, boleh sangat. Tapi lagu ni lah hang, tawaduk lagu ni, berjalan dengan cara biasa dan lebih suka memberi mawadah pada orang. Terbuka dada, itu isyarat kepada lapangnya kamu menerima pendapat orang lain yang tidak satu pendapat dengan kamu, dan pegangnya tongkat kamu itu seperti Nabi Musa alaihissalam berpegang pada tongkat, menunjukkan sesuatu yang tegas dengan prinsip, walaupun ada permasalahan yang khilafiyah, khair, tapi dalam bab prinsip akidah kita kena pegang. Ciri-cirinya ada pada hang, nah, semua ada pada kamu. Al-Imam Al-Hasanul Basri yang sangat terkenal, sehingga beliau dipanggil Al-Basri, dinisbahkan kepada beliau Al-Basri. Asalnya Basrah, ya tu ya nisbiyah, merujuk kepada beliau. Nah, sebab beliau orang Basrah dan duduk lama di Basrah. Kita nak boleh tak letak nama Al-Bangi? Boleh, tapi syarat mesti duduk kat sini 4 tahun bulan Hijriyah. Kalau tak boleh. Sebab man sakana baladan 4 sinin yasihhu ayyun saba ilaih. Siapa duduk di satu tempat 4 tahun Hijrah, barulah boleh dinasab namanya kat situ. Contoh, siapa mengaji di Mesir nak guna nama Al-Masri boleh, tapi mengaji di sana 4 tahun ataupun lebih. Ini hadirin yang kedua, mari kita lihat. Yang kita cerita tadi tu semua dekat sini. Allah sudah ada Big Bang, semua ada dekat situ. 2 minggu lepas tak ada Big Bang ni. Big Bang ni baru dia buat lepas maghrib tadi. Tu yang ada. Hadirin, semua Big Bang ni tak ada. Dia ada bermula selepas hadis, ketika hadis. Selepas azali. Ni nak tangkap gambar boleh, pasal dia baru buat sebelum maghrib, bukan selepas maghrib. Nampak you are here tak kat situ? Dalam tu nampak you are here tak? Nampak?
You are here. Di sini. Siapa tak nampak? Ha, ni. Nah, yang Firamli kata tu siapa tak nampak? Kira nampak lah no, walaupun tak nampak. Sebab Firamli kata siapa tak nampak? Ni you are here. Ni kita datang ni. Terus gone. Bukanlah saya nak mengisbatkan teori itu memang tepat 100%, tetapi ada yang kena dengan Islam, maka kita sebutkan. Yang penting saya nak bagi tahu ini berlaku bila ni? Hadis. Sebab itu jangan dikata Allah ada selepas Big Bang. Na'udzubillah min dzalik. Ini guru saya sebut ni. Hatta beliau sebut ada seorang hamba Allah sebut begitu. Mungkin Allah ada sebelum Big Bang, mungkin Allah ada selepas Big Bang. Ya Allah, tak ada mungkin-mungkinnya kita mengaji akidah ni Allah sudah ada sebelum Big Bang. Lagu tu. Gitu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila keluar pokok ni maksudnya tajuk lain. Dia lagu tu. Tajuk qadim dengan azali saya tak mohon maaf saya tak bawa dulu malam ni. Sebab tajuk ni agak mendalam. Siapa yang dah mengaji ni pun agak pening juga tajuk ni. Tapi tengok saja. Tengok saja. Saya tak syarahkan. Nanti lepas tuan-tuan khatam kitab yang ringkasan tu baru saya patah balik tang ni. Nah, yang penting ada dua pendapat ulama, ada kata qadim dan azali itu sama. Inilah pendapat jumhur. Ada yang kata berbeza. Nah, yang ini tak ada dalam kitab sebab ni baru dibuat. Kita ambil pendapat senang kata babak yang sepanjang, iaitu ambil pendapat sama je senang. Tapi kalau diperincikan dia ada beza tu. Nah, dia ada beza. Beza pertama, beza kedua ni saya tak syarah ya. Kalau syarah panjang memang betul. Ini sekadar nak tunjuk saja. Ni kita nampak macam saja je ni kan. Nak buat ni berapa lama ni. Ni. Kena faham dulu baru buat lagu ni. Tapi tak mengapa biar susah buat supaya kita senang faham. Ni insya-Allah ustaz-ustazah yang sudah advance belajar sifat 20, kita akan syarah ni nanti. Saya pernah syarah ni dekat Negeri Sembilan bersama dengan pegawai agama di sana. Masing-masing minta slide ini. Memang agak detail. Kalau belum jelas lagi wujudi amrun i'tibari, saya takut tengok-tengok ni semua jadi amrun i'tibari. Malam ni kalau boleh kita masuk. Kita dah masuk amrun i'tibari? Belum? Baik. Sebelum masuk ke wujudi amrun i'tibari, kena khatam dulu tajuk ni. Tajuk ni ada dalam kitab. Baik. Mengaji dulu apa dia maujud dan ma'dum. Asalnya ada 4 peringkat. Daripada ada kepada tiada. Ada itu dipanggil maujud, yang akhirnya nanti disebut dengan istilah wujudi. Apa beza maujud dengan wujud? Wujud sifat ada. Maujud yang bersifat dengan ada itu. Boleh ya? Cuma nanti dibahaskan, ada tu ada sungguh ke? Ada betul-betul? Dia ada beza juga tu. Yang kedua hal. Ada tu boleh dilihat, boleh dirasa, boleh dipegang kalau Allah izinkan. Dalam bab sifat dengan zat, kita bagi contoh di sini zat Allah dan semua sifat ma'ani. Bukan semua sifat, sifat ma'ani yang ada. Kita slow-slow dulu ya, nanti kita akan tengok wujudi amrun i'tibari. Yang kedua hal. Hal ni keadaan. Sifat nafsiyah dan sifat ma'nawiyah. Tengok dulu tuan-tuan, lepas ni saya akan masuk kenapa jadi begitu. Amrun i'tibari. Hal ni nak kata ada, dia lebih pada ada. Tapi sebenarnya bukan ada. Nak kata tiada, dia ada. Nak kata ada, dia tak ada. Nah, tunggu Ustaz, tunggu Ustaz. Saya akan bagi contoh makhluk supaya tuan-tuan lebih senang. Amrun i'tibari, dia lebih pada tak ada. Nah, tapi nak kata tak ada, dia macam ada. Nak kata ada, dia memang tak ada. Sebab itu disebut amrun perkara. I'tibari
i'tibar, akal, faham, reti. Fikir. Kalau kita fikir, dia ada. Tapi di luar bukan ada pun. Sekejap lagi saya bagi contoh. Untuk ini adalah sifat salbiyah. Tapi kata ulama, hal itu muhal. Hal itu muhal. Hal itu mustahil. Maka hal itu akhirnya ikut jumhur masukkan ke dalam amrun i'tibari. Satu lagi, ma'dum. Memang tak ada. Tak ada sama sekali. Contoh syarikul bari, Tuhan yang sebenar. Mana ada? Allah saja. Anak dan isteri Tuhan, anak dan isteri Allah, naudzubillah, tak ada. Jadi maujud itu wujudi oleh kerana hal itu sudah tidak, sebahagian ulama jumhur mengatakan tak ada, masuk ke dalam amrun i'tibari. Maka dua inilah yang paling famous. Sebab ma'dum jarang kita ceritakan. Daripada tadi berapa? 4 jadi 3. Sebab hal tadi itu masuk ke dalam amrun i'tibari. Last ma'dum pun jarang dibicarakan. Tinggallah 2. Wujud ataupun maujud ataupun wujudi dengan amrun i'tibari. Untuk lebih jelas, mari kita lihat apa beza wujudi dengan amrun i'tibari. Fokuskan kepada yang berwarna ungu dulu. Qadim tu kemudian, supaya kita senang dulu malam ni, ya. Baik. Wujudi, kalau bahasa Melayu Fatani diterjemah dengan ada lagi sungguh, ada dan sungguh. Kalau amrun i'tibari, sungguh sengaja, sungguh saja, sengoti, sungguh saja. Macam mana? Kita tengok wujudi dulu, yang warna ungu. Hadis untuk makhluk, jirim dan arat yang dikatakan wujudi kalau boleh dikesan dengan 5 panca indera. Ini ada dalam buku tuan-tuan, ya. 1, yang boleh dilihat warna. Ini ada sebenarnya dalam kitab-kitab Arab, kitab Jawi, tapi saya simplifikan dalam bentuk diagram ni. Yang kedua, yang boleh didengar suara. Yang boleh dirasa manis dengan lidahnya, masin. Yang boleh disentuh kasar, licin. Yang boleh disentuh tadi itu kita rasa panas, sejuk. Yang boleh dicium, harum. Mana-mana yang boleh digapai dengan 5 panca indera ini, itu namanya wujudi. Ini banyak membantu ni tuan-tuan. Kita mengaji ta'alluq nanti, tuan-tuan lihatlah nanti. Saya nak bagi contoh sedikit. Saya pukul 8 tadi masih dalam jam lagi. Ketika pukul 8, apakah Allah melihat saya di sini ketika pukul 8? Saya jawab. Tuan-tuan jangan jawab, saya jawab. Sebab masa dah nak habis. Soalan, pukul 8 tadi saya belum sampai di Al-Hasanah. Soalan, apakah Allah melihat saya di sini? Sebahagian orang akan menjawab, ya, Allah melihat saya di sini. Sebab Allah melihat selama-lamanya. Situ silap. Sebab itu kena beza sifat ma'ani dengan thamaratus sifat. Begini. Jawabnya ialah mesti belajar ta'alluq. Hadirin, bukan kita nak kata apa, ya, mengikut pengalaman Al-Faqir yang tak tahu juga banyak ni. InsyaAllah ta'alluq tak payah mana. Ta'alluq tak payah mana. Tapi kena tahu kaedah dia. Macam tuan-tuan jugalah. Kalau saya tanya admit ke kan, bio ke, chemistry satu lagi yang sains dulu, physics, ya Allah, pening pada saya. Ustaz Bat, saya pernah dapat admit telur ayam. Saya tak malu cerita, dan cerita ni benar. Ya, saya mengakui. Sebab itu bukan bidang saya. Sama tuan-tuan. Saya, insyaAllah saya katakan, ta'alluq itu sangat mudah. Sangat mudah.
Tapi kita mesti lumat ini dulu, wujudi amrun i'tibari ni. Mungkin bagi kita yang bukan bidang ni, ya Allah macam mana ni Ustaz ta'alluq ni. Tanjizi hadith, suluhi qadim, tanjizi qadim, senang saja insya-Allah. Kita dah buat dah pun diagram di belakang tu. Di belakang kitab tuan-tuan kan. Masya-Allah. Baik. Adakah Allah melihat saya sebelum saya datang di sini? Saya yakin kalau ni kita tanya untuk diri kita sendiri, saya yakin ramai yang kata ya Allah melihat. Jawapan yang sebenar tak, Allah tidak melihat. Kenapa? Jawabnya, untuk kita jawab soalan ini kena susun rukun ta'alluq. Rukun ta'alluq ada 3. Satu, sifat yang dipanggil muta'alliq, ni saya akan ajar nanti satu-satu. Yang kedua, thamaratus sifat ataupun ta'alluq ataupun masdari, perbuatan. Kemudian objek ni namanya muta'allaq. Bila ditanya tadi adakah Allah melihat, melihat tu letak di tengah sebab ia thamaratus sifat, ia adalah ta'alluq, ia adalah perbuatan. Allah melihat dengan sifat apa? Situ kena lihat. Sini letaknya ta'alluq. Allah melihat dengan sifat qudrah tak, iradah tak, sama' tak, basar. Allah melihat dengan sifat basar. Itu tak lengkap lagi sebab ia baru ada sifat, thamaratus sifat, apa dia, muta'allaq dia tu. Muta'allaq tu. Allah melihat apa? Situ kena hafal. Ni mesti al-mawjudat yang ada. Tu yang kita kena belajar wujudi ni. Wujudi. Ketika pukul 8 saya sudah ada kat sini tak? Tidak. Allah tidak melihat saya di sini pada pukul 8. Tapi Allah melihat saya jam, dekat traffic jam pada pukul 8. Sebab pada pukul 8 saya ada dalam kereta di tengah jalan dan saya adalah wujudi. Baru dia lengkap sifat, thamaratus sifat, muta'allaq. Tapi Allah tahu tak saya akan berada di sini pada pukul 8 nanti? Tahu tak? Tahu. Kenapa jawab tahu? Sebab tahu letakkan dekat thamaratus sifat. Dengan sifat apa Allah tahu? Dengan sifat ilmu. Dengan sifat ilmu. Baru kita pasang. Ilmu berta'alluq dengan apa? Al-wajibat, al-mustahilat dan al-jaizat. Saya al-jaizat, maka Allah tahu. Boleh hadirin. Nanti saya akan bagi rumusnya, insya-Allah. Baru ni kami ada online sifat 20. Alhamdulillah, banyak komen-komen yang bagus. Dan insya-Allah tuan-tuan akan jelas nanti. Datanglah apapun soalan kalau kita belajar bab ta'alluq. Tapi tak lepas belajar ta'alluq kalau tak belajar wujudi amrun i'tibari. Baik, insya-Allah belajar ta'alluq mudah, insya-Allah mudah sangat-sangat. Melalui pengalaman ya. Baik. Mari kita lihat yang sebelah kanan dulu, hadis. Boleh saya minta izin berhenti pukul 10.30 malam ni? Boleh Ustaz? Tadi mula pukul 9.15 tadi kan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang hadis, yang biru jangan dulu, yang sifat jangan dulu. Sifat kemudian. Supaya kita senang memaham tentang Khaliq, kita cerita makhluk dulu ya. Baik, tentang Arab. Lawan yang tadi tu, yang tak boleh digapai dengan 5 panca indera, itu namanya amrun i'tibari. Saya kelaskan kepada maaf saya guna perkataan saya ni sebab yang ni tak ada dalam kitab ni. Ni kita memaham kitab Arab, kitab Jawi, kitab Melayu tambah syarahan guru, terutama sekali Syekh Ahmad Ridauddin. Saya dapat banyak mengaji tentang beliau. Yang ini tak ada ditulis dalam kitab. Jadi kita simplifykan untuk orang awam jadi sebegini. Mana-mana perbuatan itu adalah amrun i'tibari. Tuan-tuan tengok saya sekejap ya. Sekarang saya buat apa? Saya bercakap sekarang. Biar saya tanya, saya jawab ya. Kalau kita masa tak banyak. Yang boleh disentuh, dipegang, dilihat, mulut, bibir, gigi. Yang boleh dilihat, lidah. Yang boleh didengar, suara. Suara. Maksudnya 4, yang 5 panca indera tu, yang tadilah yang boleh digapai. Maka semua ini tadi, mulut, gigi, lidah, suara.
Nah, bunyi. Itulah namanya wujudi. Wujudi. Tapi saya sekarang sedang apa ni hadirin? Sedang bercakap kan? Bercakap itu bukan wujudi, tapi amrun i'tibari. Kenapa? Perbuatan. Dia sebenarnya bukan jawab kenapa terus perbuatan. Tak, bukan begitu. Sebab memang tak boleh dilihat, nah, tak boleh didengar. Yang didengar bukan bercakap, yang didengar itu suara. Yang dirasa tak boleh. Nah, jadi ini untuk ustaz-ustazah yang sudah ada basic. Ini namanya amrun i'tibari intiza'i. Dia ada dua. Intiza'i dia apa? Daripada kawasan ni tadi ni, mulut ni cabut ni dan letak balik. The combination, adanya mulut, adanya gigi, adanya lidah, adanya suara, adanya moving, adanya miming. Nah, apa haba, akal kita akan suggest dan bagi cadangan. Inilah namanya bercakap. Walhal bercakap bukan ada pun. Akal yang bagi suggest, oleh kerana ini bercakap. Cuba pegang bercakap, tak kena. Tak akan jumpa. Kena bibir, kena gigi dan sebagainya. Boleh? Baik, cuba kita lihat berjalan. Contoh sekarang saya sedang berdiri sekarang ni kan. Berdiri. Berdiri bukannya ada. Yang ada perut, yang ada paha, yang ada badan. Oleh kerana daripada kedudukan bawah ke atas, akal akan memikirkan, that is what so called standing up, berdiri. Cuba pegang berdiri, tak jumpa. Sama berjalan. Berjalan bukan ada yang nama berjalan. Tetapi perbuatan tu sungguh tak berjalan, dipanggil perkataan sungguh. Sungguh tak berjalan? Sungguh, tapi cuba cari berjalan tu. Tahan kena paha saya, tahan kena perut saya. Tapi sungguh tak berjalan. Sungguh memang satu tempat ke satu tempat. Itu ya. Baik. Yang ni kena ni sikit ya, kena sedikit memahaminya, tapi tak payah insya-Allah. Hadirin, ini bentuk apa ni? Segi empat tepat ni kita punya box ni nah. Segi empat tepat. Segi empat tepat tu bukan ada pun. Yang adanya kotak, yang adanya tisu. Cuba pegang segi empat tepat, kena kat kotak. Nah, kena kat box ini. Segi empat tepat tu ada tak? Tak ada. Sama dengan bulat, penutup cawan saya ni. Nah, penutup gelas kita ni. Nah ni. Yang ada yang boleh dipegang apa? Penutupnya itu. Yang adanya hijau sebab boleh dilihat. Yang adanya licin, boleh disentuh. Nah, bulat tu ada tak bulat? Bulat bukannya ada. Cuba pegang bulat. Kena kat tudung. Kena kat tudung. Sampai pukul 3 pagi cari bulat. Cari apa? Cari bulat. Bulat bukannya ada. Bulat adalah amrun i'tibari. Tetapi dalam akal kita akan kata, ya ini memang bulat, tapi nak cari tak jumpa. Tak apa. Yang penting ada dalam akal. Nah. Baik, gemuk. Orang tu gemuk. Cuba cari gemuk. Kat mana gemuk? Tak jumpa. Pegang kena perut, pegang kena abdomen, pegang kena pipi, pegang. Cari apa? Cari gemuk. Gemuk bukan ada, tapi sungguh tak gemuk. Sungguh, sebab tu kita guna perkataan sungguh ya. Rupa cantik dengan hodoh. Cantik no? Pap. Nak cari apa? Cari cantik. Tak jumpa cantik tu. Tapi cantik tak? Akal kata cantik. Tapi benda cantik bukannya ada pun. Yang ada hidung, muka, whatever. Saya main di sini tadi, ya Allahu Akbar. Kadang-kadang lemah semangat juga dia buatnya. Jauh daripada PJ mai tang ni. Tapi saya terbayang-bayang muka tuan-tuan dahagakan ilmu ni, tambah lagi ilmu sifat 20 ni. Saya tahu kalau ilmu lain insya-Allah mudah. Ilmu sifat 20 ni payah. Jadi dengan gymnya, dengan apa, rasa tak nak mengajak nak minggu depan. rasa tadi tu. Tapi saya lihat masya-Allah orang di Al-Hasanah ni semuanya hasanah masya-Allah. Tu yang buat saya semangat ni. Ni pun berani, ni pun tunggu lagi ni. Sepatutnya dah tengok apa ni, dah balik kat rumah dah ni. Sabar 15 minit lagi nah. Yang kita belajar ni memang sedikit payah, tapi tuan-tuan, sesuatu yang payah kalau dikuasai sangat indah. Sesuatu yang payah kalau dikuasai sangat indah.
Jarak saya nak mai tang ni, Allahu Akbar, jauhnya. Nisbah hasanah bagi saya di kota Damansara memang jauh. Tapi nisbah hasanah dengan tuan-tuan tak ada apa, 1 kilometer pun. 5 minit je pun. Jarak dah jauh dengan dekat ni adalah something yang bukan ada. Itu adalah amrun i'tibari. Saya berada di hadapan tuan-tuan sekarang ni kan. Baik, kalaulah ada orang di Al-Hasanah ni, Ustaz Bat sangat rajin mengaji, ada bumbung. Jadi saya nisbah dengan beliau di mana saya lah? Di bawah beliau. Saya di depan, saya dengan tuan-tuan di hadapan. Baik, sekarang kita jawab. Apa beza amrun i'tibari dengan hal? Ini guru saya jawab ya, Syekh Ahmad Ridauddin. Beliau kata begini. Kalau lebih pada dekat, hal ke amrun i'tibari yang tadi 4 tadi tu. Kalau lebih kepada maujud, lebih kepada ada, wujudi ke amrun i'tibari. Mohon maaf, hal kepada amrun i'tibari. Hal ke amrun i'tibari. Yang lebih pada dekat, hal. Karena itu, kata beliau, ya, saya ambil ilmu ni daripada beliau. Walaupun saya ambil ilmu tentang berkata-kata daripada ulama' lain juga, tapi yang ni saya ambil daripada beliau. Beliau kata begini, hal dia lebih dekat kepada ada, tapi bukan tiada pun. Kerana itu, tak payah fikir dia memang seperti begitu. Tuan-tuan lihat bulat pada jam, bulat pada kipas angin. Tak payah fikir dia seperti memang dah lagu tu dah ada. Tapi bulat tu ada tak? Bulat bukannya ada, tapi sungguh amrun i'tibari. Tetapi kalau amrun i'tibari, kena fikir dulu. Fikir apa orang ni buat ni? Oh, berjalan. Dia pun berjalan. Oh, berjalan tu amrun i'tibari. Orang ni buat apa? Oh, bercakap, berceramah, berlari. Kena fikir dulu. Tu bezanya. Kalau hal, tak payah fikir sangat. Dia jadi bulat begitu. Kalau nak beza secara daqiq. Tapi kita dah sebut tadi kan, ulama' mengatakan, yang mengatakan hal itu adalah dhaif. Jadi disebut jugalah tadi, ini asalnya bulat itu adalah hal asalnya. Tapi mudah disebut dengan amrun i'tibari. Sekarang guru saya kata kalau nak tahu orang itu alim tak alim sifat 20, bawa kek. Kek warna kuning. Guru saya sebut. Saya pun carilah kek warna kuning, ada tak dalam internet? Ada rupanya. Tuan-tuan, muka surat berapa tu Bang Haji? Tu muka surat berapa? Maaf ya, yang itu 21. Tolong jawab soalan saya sambil lihat muka surat 21. 21 ya. Baik. Yang keluar nanti tuan-tuan cuba jawab ya, walaupun salah. Jadi untuk selamat miming saja. Kalau yakin betul, tolong kuat suara supaya ramai yang tahu, ramai yang betul. Kalau tak, cuba miming saja dulu ya. Jawab 2 saja. Wujudi ke amrun i'tibari? Kita bermain ataupun kita belajar dengan makhluk dulu, baru kita nanti jelas tentang Allah. Dan ini banyak membantu. Cuba ya. Sebut wujudi ke amrun i'tibari. Kalau yakin sebut kuat, tak yakin miming saja. Baik. 1. Kek ini wujudi ke amrun i'tibari? Wujudi, betul. Wujudi ada lagi sungguh atau ada dan sungguh. Kalau amrun i'tibari, 1 saja. Yang ini tak ada dalam kitab ya. Baik. Kek ini ada. Ada yang pada kek itu, ada tu wujudi ke amrun i'tibari? Tuan-tuan lihat, saya ni ada tak? Saya ni ada kan? Cuba cari ada kat saya ni. Cuba cari ada. Pap, tak ada kan? Tapi saya ada tak? Kalau saya tak ada, hantu saya. Itu jadinya amrun tapi advance nanti dia akan jadi nafsiyah. Yang kita belajar nafsiyah, salbiyah, ma'ani ma'nawiyah pada sifat Allah, pada makhluk ada juga. Bezanya kita ini hadith, yang ada pada Allah qadim. Sama, tapi yang ni jangan jawab dulu. Yang nafsiyah, salbiyah tak baik dulu ya. Baik, terus bulat. Amrun i'tibari. Tuan-tuan tadi tengok tudung tu yang boleh jawab tu. Kalau advance lagi tu adalah hal ya.
Alhamdulillah tuan-tuan cepat tangkap. Baik, bukan segi empat. Betul, amrun i'tibari. Saya ni bukan perempuan kan? Saya ni lelaki ke perempuan? Lelaki. Saya bukan perempuan kan? Sungguh tak? Sungguh tak saya bukan perempuan? Jangan kata boleh jadi. Minggu depan saya tak mau main Ustaz Bat. Jangan kata boleh jadi, sungguh saya bukan perempuan. Cuba cari dekat saya ni, kat mana yang kata bukan perempuan tu? Tak jumpa. Maaf ya, saya ni bukan hayawan kan? Tuan-tuan jawab sungguh ya. Saya ni bukan hayawan kan? Sungguh. Cuba cari kat mana sifat bukan hayawan. Tak jumpa. Tapi kita tahu hayawan macam mana, manusia macam mana. Akal akan kata you're not that apa? Animal. Hence you are real human being. Akal kata ini. Saya bukan batu kan? Bukan batu tu yang pada sifat saya ni, cuba cari, tak jumpa. Amrun i'tibari. Jadi jawapannya apa ni? Amrun i'tibari. Nanti advance lagi, ni juga namanya salbiyah ataupun adami. Kuning. Wujudi, yang kan warna tadi tu wujudi. Nah, mari kita laju sikit. Wujudi ya, dia ma'ani, tapi kemudian kita sebut panas. Panas. Boleh sentuh tak? Bukan yang ni memanglah tak panas. Kalau panas terbakar lah ni. Tak, kek tu kalau dia panas boleh dirasa panas tak? Kalau boleh dirasa dengan 5 panca indera tadi? Wujudi amrun i'tibari. Wujudi. Terus wangi. Yang penting letak dulu 5 panca indera. Wujudi. Terus yang ni tak payah dulu. Yang ni agak ni nah. Sifat antara yang payah nanti kita pelajari, kata guru saya, bukan sifat kalam. Walaupun sifat kalam tu agak panjang perbicaraannya ya, tetapi sifat maknawiyah. Nah, selalu kita terjemah maknawiyah begini, keadaan Allah yang melihat. Sebenar-benarnya tak tepat, sebenar-benarnya. Tapi bukanlah salah yang tadi tu. Keadaan Allah yang melihat tak. Yang paling tepat, keadaan Allah yang mempunyai sifat pelihat. Kita bukan cerita tentang Allah berbuat, tetapi Allah bersifat. Itu kemudian kita ceritanya. Tak bercerai tanggal tu kerana sifat maknawiyah tadi yang melekatkannya itu. Baik, amrun i'tibari. Cuba kita lihat adik ni pula. Ini orang. Orang tu wujudi amrun i'tibari. Wujudi, alhamdulillah. Adanya orang ini amrun i'tibari. Tinggi ataupun kacak, amrun i'tibari. Alhamdulillah, semakin cekap tuan-tuan. Seterusnya, ini bukan perempuan, amrun i'tibari. Kulitnya cerah, coklat cerah, wujudi. Setiap warna tu kan. Baik, suara, amrun wujudi. Wujudi saja, jangan amrun wujudi. Terus kulitnya licin. Wujudi, boleh disentuh. Yang ni jangan dulu, ni agak ni. Siapa dapat jawab soalan ni, kita berhenti sekejap lagi. Ini berdiri, amrun i'tibari. Baik. Yang ni tak ada dalam kitab. Kalau tuan-tuan nak tangkap gambar, silakan dulu. Yang tadi sempat tak? Yang tadi tak sempat. Saya patah balik. Sebab yang ni akan dicetak untuk cetakan yang ni nanti. Yang ni tangkap dulu tuan-tuan untuk ni. InsyaAllah cetakan kitab kita nanti, tu Bang Haji, ringkasan tu akan lebih tebal nanti. Sebab yang tak ada dalam dalam ni, saya akan masukkan dalam tu ya. Sudah? Baik. Ini yang tadi. Baik. Sudah ya, untuk kita tutupkan pengajian malam ni. Tuan-tuan, malam ni kalau dapat beza wujudi amrun i'tibari pun, saya dah rasa syukur, alhamdulillah.
Sebab nanti kita akan banyak kembali pada wujudi amrun i'tibari. Saya bagi contoh ya, sifat nafsiyah amrun i'tibari, sifat salbiyah amrun i'tibari, sifat ma'ani wujudi, sifat ma'nawiyah amrun i'tibari. Kenapa kena tahu ini? Sebab apabila tahu sifat ma'ani itu wujudi, hanya sifat ini yang ada ta'alluq, kita dah tak bingung dah. Oh, cuma sifat ni yang ada ta'alluq tak Ustaz? Naam. Berapa yang 7 itu? Kecuali haya. Baru kita boleh narrow down mengaji itu ya. Yang ini cuba kita jujur sama-sama ya. Macam sama juga. Kalau cuba jawab juga, Maimin kalau tak yakin, dikuat suara kalau yakin. Dia akan keluar nanti perkataan tuan-tuan sebut wujudi ke amrun i'tibari, itu saja. Dalam 5 slide ni kita berhenti ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya tak bagi komen, itu tepat. Kalau saya kata apa, itu mesti ada salah tu. Semula. Sila, bismillah. Ini, yang ini. Amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Wujud ya, alhamdulillah. Dia kalau satu suara tu maksudnya okeylah tu. Kalau apa tu. Itu belum tentu tu. Tapi sangka baik, sangka baik. Ini. Tak keluar lagi. Maaf. Masya Allah, masih hasanah. Ini berkat Ustaz. Allah, lupa nama guru kita. Allah. Ustaz Autad. Ini berkat Ustaz Autad ni dengan Ustaz Zafran. Ini berkat mereka, Masya Allah. Semula bulat tadi apa? Betul. Betul, amrun i'tibari, perkataan, perbuatan. Jangan tengok daripadanya tu, tengok tangkainya. Tangkai kan ada wujudi. Gitu. Wujudi. Disukai itu, jangan orang ramai wujudi. Disukainya tu. Amrun i'tibari. Kalau orang ramai dia jadi wujudi. Amrun i'tibari. Tak, angin wujudi. Amrun i'tibari membuatkan kan perbuatan peserta wujudi. Tertidur, amrun i'tibari perbuatan. Sini nanti kita akan lihat betapa pentingnya kita belajar ini. Kalau sifat ma'ani pendengar, pelihat, perkata itu amrun, itu adalah wujudi. Kalau mendengar, melihat, berkata-kata itu amrun i'tibari. Setakat ini dulu hadirin. InsyaAllah kita akan sambung akan datang ya. Jadi fahami dulu wujudi dengan amrun i'tibari. Nanti insyaAllah tuan-tuan belajar sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah dengan lancar nanti. Baik. Saya mohon sama-sama kita baca surah Al-Fatihah untuk pakcik saya 2 hari semalam ya. Beliau meninggal dunia ketika tidur. Itulah hadirin, kalau boleh sebelum tidur ada satu doa yang Nabi ajar. Siapa yang meninggal ketika tidur baca doa ni, dia meninggal dalam keadaan fitrah. Ya? Allahumma inni, hafaz doanya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Dalam hadis yang lain, wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa raghbatan ilaik
la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Itu saja. Siapa yang baca doa ni sebelum dia tidur, meninggal, mati dalam keadaan fitrah. Fitrah maksudnya tak berdosa. Hafal nantilah. Dia tak payah mana Allahumma inni. Ada hadis yang lain, dalam hadis Sahih Al-Bukhari tak sebut inni. Hadis yang lain sebut inni. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Sahih Al-Bukhari. Hadis yang lain Allahumma inni aslamtu. Boleh sama-sama. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Wa fawwadtu amri ilaik. Wa alja'tu dhahri ilaik. Rahbatan wa raghbatan, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Sama-sama baca nanti. Kita baca Fatihah untuk pakcik saya dan untuk secara khusus untuk semua yang sudah meninggal dunia secara umumnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.